sejahtera kepada cikgu dan rekan-rekan sekalian. Di sini saya ingin membentangkan bab 6.1 tentang penjanaan tenaga elektrik. Tenaga elektrik dibagi kepada dua bahagian, yaitu boleh dibaharu dan tidak boleh dibaharu. Kita pergi ke yang pertama dahulu, yaitu sumber tenaga boleh diganti secara berterusan dan tidak akan habis. Contohnya, kita boleh menggunakan tenaga sepanjang masa, yaitu tenaga hidro, tenaga ombak, tenaga solar, tenaga pasang surut, tenaga angin, tenaga petroleum, dan tenaga biogeosim. Kalau sumber yang tidak boleh dibaharui adalah sumber tenaga yang tidak boleh diganti dan akan habis digunakan. Paling mudah adalah petroleum. Lama-lama petroleum itu akan habis. Selain itu, tenaga nuklir, arang batu, dan juga gas asli. Penjanaan elektrik. Sebenarnya yang utama sekali yaitu generator. Generator ialah alat yang digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Kita lihat bagaimana komponen utama dalam model generator. Ini ianya mempunyai engkol, mempunyai gegulung dawai, magnet, dan juga ada LED. Oke, apabila engkol pada model generator diputarkan satu arus yang dikenali sebagai arusan akan dihasilkan pengaliran aruhan itu menyalakan LED. Kalau lihat di sini terdapat dua gerakan dawai dan juga gerakan magnet. Oke, kalau lihat di sini galvanometer untuk menunjukkan kehadiran arus elektrik. Kita lihat kepada stesen jana kuasa. Di sini ada 6 stesen jana kuasa. Oke, yang pertama, menggunakan sumber tenaga tidak boleh dibaharui seperti diesel, gas asli, dan arang batu. Pada gambar aja, berlakunya pembakaran api di bahagian pertama ini. Air dididihkan menjadi steam memutarkan turbin. Seterusnya, penjanaan akan menghasilkan arus elektrik. Jadi perubahan bentuk tenaga daripada tenaga kimia kepada tenaga kinetik dan akhir sekali berubah kepada tenaga elektrik. Kedua adalah tenaga solar. Ini adalah jana kuasa yang paling simpel dan mudah. Sesetengah rumah pun sudah pasang panel surya untuk menghasilkan tenaga elektrik. So, mekanismenya adalah hanya menggunakan sinar matahari. Panel surya menukarkan tenaga cahaya daripada matahari kepada tenaga elektrik. Jadi perubahan bentuk terdedah kepada tenaga elektrik. Oke, yang ketiga, sistem jana kuasa hidroelektrik. So di sini kita menggunakan air tersimpan dalam empangan yang tinggi. So air akan mengalir dari aras tinggi ke aras rendah. Seterusnya, air ini memutarkan turbin dan penjana akan menghasilkan arus elektrik. Oke, perubahan tenaga daripada tenaga keupayaan di sini kepada tenaga kinetik dan juga tenaga elektrik. Oke, ini adalah kincir angin. Oke, udara bergerak atau angin menggerakkan bilah dan bilah menggerakkan turbin dan akhir sekali penjanaan menghasilkan tenaga elektrik. Jadi perubahan tenaga adalah daripada tenaga kinetik kepada tenaga elektrik. Oke. Yang kelima adalah stesen jana kuasa yang menggunakan bahan api nuklir. So di sini terdapatnya reaktor nuklir, tindak balas nuklir berlaku di dalam reaktor nuklir. Air dididih menjadi steam memutarkan turbin dan akhir sekali penjanaan menghasilkan tenaga elektrik. Jadi perubahan bentuk tenaga daripada tenaga nuklir kepada tenaga haba. Dan yang terakhir adalah stesen jana kuasa yang menggunakan biogeosim. Biogeosim terdiri daripada sampah sarap, hempas kelapa sawit, jagung. Oke, itu adalah contoh biogeosim. Mentena dihasilkan oleh biogeosim. Air dididihkan menjadi steam dan steam memutarkan turbin dan akhir sekali penjana menghasilkan tenaga elektrik. Sekian itu saja daripada saya. Thank you and
Like a